Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi dan kita menyambung semula kuliah usul fiqh, dan ini adalah siri yang ke-51 yang akan membicarakan tentang babul qiyas. Kita masih dalam bab al-qiyas dan pada kali ini tajuk yang kita akan bincangkan ialah berkenaan dengan syurutul illah ataupun syarat-syarat yang dikenakan kepada sesuatu illah untuk kita guna sebagai proses untuk melakukan qiyas. Baik. Dan seperti mana yang sedia maklum bahawa kita dalam kuliah usul fiqh ini kita menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqhi karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Baik. Jadi dalam kuliah yang lepas kita telah pun menyentuh berkenaan dengan definisi qiyas, syarat-syarat qiyas, dan salah satu komponen dan juga elemen yang penting dalam qiyas ini adalah al-illah. Okey. Jadi illah ni kita boleh definisikan sebagai satu sifat. Al-illah hiya al-wasfuz zahir al-mundabit alladhi buniya alaihi al-hukm wa rubita bihi wujudan wa adaman. Iaitu illah ini adalah satu sifat dan kita kata satu keadaan, satu sifat yang zahir dan juga mundabit. Dia ada dua key elemen di sini, iaitu sifat yang zahir dan sifat yang mundabit. Nanti kita akan perhalusi dalam bila kita menyentuh berkenaan dengan syarat-syarat illah. Tapi kalau kita terjemahkan secara yang nak mudah faham, illah ni adalah satu sifat ataupun satu keadaan yang zahir, yang nyata, yang jelas, kita mudah faham. Dan juga mundabit kita boleh terjemahkan sebagai satu keadaan yang konsisten. Okey. Yang mana sifat ini adalah perkara yang dibinakan hukum hakam fiqh ke atasnya, dan ia diikat dengan hukum tersebut. Hukum tersebut diikat dengan illah ini dari segi wujudan wa adaman. Maksudnya kalau illah tu ada, maka adalah hukum. Kalau illah tiada ataupun tak sesuai di aplikasi, maka tiadalah hukum. Okey, itu kita definisikan al-illah. Okey, untuk kefahaman yang jelas, illah ini pula disyaratkan dengan beberapa syarat, kan? Kalau dalam kitab Al-Wajiz ni dia sebut 5 syarat lah. Baik, yang pertama, syarat illah ialah antakunal illatu wasfan zahiran. Iaitu illah itu mestilah bersifat dengan perkara yang zahir, yang nyata. Okey, apa maksud zuhur ataupun zahir di sini? Iaitu maksudnya yumkinu tahaqquq min wujudihi fil asli wa fil far'i. Perkara tersebut, maksudnya illah tersebut, dia zahir ataupun nyata ataupun wujud pada perkara asal, kan? Asal itu maksudnya subjek ataupun perkara asal yang telah disebut dalam Quran, dalam nas, sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis. Okey. Jadi sifat yang dibina hukum ke atasnya itu ada dalam al-aslu dan juga ada dalam al-far'u. Sebab qiyas qiyas ini adalah proses untuk kita memberi hukum ataupun mengetahui hukum terhadap perkara-perkara baru. Okey. Jadi dalil direct secara langsung tidak ada dalam Quran, dalam hadis. Tetapi kita jumpa dalam nas, dalam Quran dan hadis itu dalil yang hampir-hampir yang kita boleh gunakan untuk menentukan hukum terhadap perkara baru, kan. Tapi kalau kita nak gunakan proses itu dan proses itu dinamakan qiyas, kita kena pastikan bahawa illah yang ada pada al-aslu, iaitu perkara yang telah tersedia tersebut dalam nas,
illahnya ada dalam al-aslu, dan juga illah tersebut wujud ataupun ada pada al-far'u, iaitu perkara baru. Sebagai contoh, kan, kalau kita katakan yang disebut dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, dalam dalil berkenaan dengan al-khamru, arak, pengharaman arak, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh, kan. Jadi itu ayat yang mengharamkan arak. Kenapa arak itu haram? Sebab bila ulama kaji, didapati illah pengharaman arak itu ialah al-iskar, iaitu memabukkan. So, memabukkan itu ada dalam al-khamru. Itu al-aslu. Al-khamru itu adalah al-aslu, benda yang telah tersedia disebutkan dalam nas. Okay, sekarang ni kita nak aplikasi terhadap minuman-minuman yang memabukkan pada zaman sekarang dengan pelbagai nama lah. Okey. Jadi minuman yang pelbagai nama yang memabukkan pada zaman ini dinamakan al-far'u. Sebab dia tidak ada, kita kata dia tidak ada nas yang direct lah yang sebut. Contoh macam daun ketum, kalau tequila, brandy, whisky dan sebagainya lah, apa saja nama minuman yang memabukkan, kan, ataupun yang menghilangkan akal, maka kita nak tahu adakah ia haram ataupun tidak. Maka kita pun melakukan proses qiyas. Jadi kita dapati dalam perkara-perkara baru, contoh macam daun ketum ke apa ke semua tu, wujudnya unsur memabukkan. Jadi bila wujudnya unsur memabukkan, dia sama dengan arak yang disebutkan oleh syarak dalam Quran dan hadis dari segi pengharaman arak tersebut. Jadi dalam arak pun ada zahir, terzahir, ternyata wujudnya illah tersebut. Dalam al-far'u, iaitu perkara-perkara baru zaman sekarang pun wujud illah tersebut, maka itulah yang kita namakan illah yang zahir, okey, yang ada pada al-aslu dan juga ada pada al-far'u. Barulah sesuai dan boleh untuk kita melakukan qiyas. Okey, syarat yang kedua untuk illah, an takuna al-illatu wasfan mundhabitan. Illah itu mestilah satu sifat yang mundhabit. Apa maksud mundhabit? Kan? Wa ma'na dhalika an yakuna al-wasfu muhaddadan, ay dha haqiqatin muayyanah mahdudah la takhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal. Okey. Jadi maksudnya syarat illah yang kedua itu dia mesti satu sifat yang mundhabit. Kita terjemahkan sebagai sifat yang konsisten. Okey. Ada juga yang terjemahkan mundhabit ni sebagai yang boleh diukur. Ya. Tapi kalau kita, bagi saya lah, pandangan saya, kalau kita terjemahkan mundhabit itu sebagai perkara yang boleh diukur, dia agak susah sebab bila kita sebut ukur ni, dia perlukan parameter, dan selalunya dia akan melibatkan nombor lah, bab-bab ukuran ni kan. Jadi saya lebih selesa dan biasanya saya akan terjemahkan antakuna al-illatu wasfan mundhabitan ini, maksudnya illah itu mesti konsisten. Sebab itu dia sesuai dengan syarahan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab ni, iaitu la takhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal. Maksudnya illah tu yang kita kaji tu, kalau kita nak buat qiyas dalam al-aslu, dalam al-far'u, dan al-far'u ni pula mungkin al-far'u tu dia banyak banyak contohnya. So bila kita aplikasi illah dalam al-far'u, al-furu' yang banyak ini, dia sesuai dan dia konsisten. Jadi dalam al-aslu pun ada, al-far'u yang pertama pun ada, al-far'u kedua pun ada, al-far'u ketiga pun ada, dan dia konsisten lah, kan. Okey. Jadi contoh dalam bab pembunuhan. Okey, dalam bab pembunuhan kita kata bila berlaku pembunuhan, dalam kes apa? Dalam contoh macam kes pusaka, kan?
Katalah si anak membunuh pewaris dia, iaitu ayah dia ataupun mak dia. Dia bunuh, anak bunuh salah seorang ataupun dua-dua mak ayah dia. Jadi diharamkan, kita kata anak itu mewarisi harta pewaris dia, mak ayah dia tu kan. Sebab apa? Sebab berlaku pembunuhan terhadap pewaris. Jadi ilahnya apa? Ilahnya ialah berlaku pembunuhan yang kita kata secara menghilangkan nyawa tu kan. Jadi pembunuhan itu adalah satu ilah yang diharamkan kerana untuk dijadikan sebagai sebab pengharaman pewarisan antara pembunuh dengan pewaris dia. Okey, jadi bila kita aplikasi kes ini, kita nak tengok adakah kalau sekiranya orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat dia, adakah kes yang sama ataupun tidak. Jadi para ulama kaji rupanya sama kan. Dan pengharaman penerimaan wasiat oleh penerima wasiat terhadap wasiat yang diberikan kepadanya juga diharamkan kerana apa? Kerana sekiranya berlaku pembunuhan itu. Jadi maksudnya kalau dalam bab pewarisan pun tidak boleh mewarisi harta, maka dalam bab wasiat ke, dalam bab mungkin hibah ke dan sebagainya boleh diaplikasi, dan ilah yang digunakan ialah al-qatlu itu sendiri, dan ia adalah konsisten. Konsisten ni maksudnya dalam dia sama saja dalam bab pewarisan, dalam bab wasiat dan juga dalam bab-bab yang lain. Sama juga macam ilah mabuk. Okey. Kalau dalam arak pun mabuk tu ada, minuman-minuman lain yang menghilangkan akal pun dia akan menyebabkan mabuk, kan, whatever nama lah, kan, ketum ke, macam tadi kata tequila ke, brandy ke, whisky ke, dan even kalau yang selalu saya sebut sebelum-sebelum ni kan, kalau even teh tarik pun sampai satu peringkat ada pengusaha yang buat teh tarik ni untuk memabukkan. Jadi kalau teh tarik itu boleh memabukkan, maka wujudnya ilah iskar dalam teh tarik, maka teh tarik yang diproses itu pun boleh jadi haram. Okey. Yang ketiga, syarat ilah, ilah yang ketiga ialah antakunal illatu wasfan munasiban lil hukmi. Hendaklah ilah itu satu sifat yang sesuai untuk diaplikasikan terhadap hukum. Okey. Makna munasabatu al-illah lil hukmi ay mula'amatuhu lahu. Okey. Jadi senang cerita, dalam penentuan ilah ni dia bukan satu proses yang mudah, sebab dia akan berlaku penelitian, pengkajian, mungkin uji kaji, test, sehinggalah ilah itu benar-benar dianggap ilah yang sesuai untuk pembinaan dan penghasilan hukum. Okey. Contoh kita ambil biasa bab al-iskarah, bab mabuk ni. Dia kalau kita tengok proses ilah, kita akan jumpa dalam perbahasan yang akan datang, tapi dah sebut pasal syarat yang ketiga ni. Saya sebut secara ringkas terlebih dahulu, iaitu dalam penentuan ilah, kan, pada peringkat permulaan untuk menentukan ilah, para ulama ni dia akan tengok dan dia akan kaji dan dia akan ambil apa sahaja elemen-elemen yang sesuai untuk dijadikan ilah. Okay, contoh dalam bab arak. Okey. Antara ilah-ilah yang ada ialah mabuk itu sendiri, kemudian warna, kemudian bentuk, cecair ke, pepejal ke, benda keras jamit dan sebagainya. Mungkin ada 2-3 ilah yang kita kata nampak pada pandangan mujtahid itu sesuai. Jadi kita pun ni ambil dalam nak menentukan pengharaman arak ni, apa ilah yang sesuai. Okay, kita tengok
mabuknya, mungkin warnanya, jenis cecair dan sebagainya. Okey. So bila ulama dia buat penelitian yang lebih mendalam, kan, dia buat uji kaji, dia buat test, didapati yang paling konsisten, okey, dan dia konsisten dan sesuai. Dia ada kaitan. Yang paling konsisten dan paling sesuai pengharaman arak ni ialah atas dasar iskar, iaitu memabukkan. Okey. Sebab kalau kita ambil contoh warna lah, contoh warna. Katakan masa perbincangan ulama terhadap pengharaman arak ketika itu pada zaman wahyu Rasulullah ni, katakan masyarakat ketika itu menghasilkan arak itu warnanya, sebab dia akan asal daripada anggur kan. Anggur ni pula tengok warna kan, ada anggur merah, ada anggur hijau kan, ada anggur yang kehitaman sikit, mungkin purple sikit. Jadi andai katalah pada zaman Rasulullah, industri arak ketika itu menggunakan anggur yang warna merah kehitaman. Jadi dihasilkan, sudah tentulah jus arak itu dia akan berwarna merah kehitaman. Okey. Jadi kita pun ambil lah warna merah kehitaman itu sebagai ilah pengharaman arak. Okey. Jadi dihasilkan pula minuman yang memabukkan ataupun menghilangkan akal ini dengan anggur yang warna hijau. Okey. Jadi kita akan susah dan sukar untuk menentukan hukum itu. Sebab apa? Sebab ilah yang digunakan tu dia tak konsisten, dia tak sesuai. Sebab itu tadi saya dah sebut, para ulama ketika peringkat mula memang dia akan tengok, dia akan ambil saja mana-mana ilah yang sesuai, kemudian dia akan tapis. Dan dia akan buat uji kaji, ini ilah ni nampak macam ilah, nampak macam konsisten kan, tapi rupanya dia tak dah uji kaji dia tak sesuai, dia tak konsisten. Jadi ditolak ilah tersebut. Kan? Dan yang paling konsisten dan yang paling sesuai dalam bab arak ini rupanya al-iskar, iaitu memabukkan. Dan ada unsur memabukkan. Okey. Sebab itulah para ulama kita membina ilah dan menentukan ilah pengharaman arak ini ialah berdasarkan al-iskar. Kerana apa? Limunasabatihi lil hukmi. Kerana ilah iskar itu lebih sesuai dengan dengan hukum. Itu sebagai contohlah. Okey. Yang keempat, syarat ilah yang keempat, antakunal illatu wasfan muta'addiyan, iaitu hendaklah ilah itu boleh dijadikan ataupun ia bersifat sebagai satu sifat yang muta'addi. Muta'addi ni melangkaui. Melangkaui apa? Dalam al-aslu pun boleh ada ilah itu, dan ia boleh diaplikasi dan ia boleh dipanjangkan kepada al-far'u yang contoh-contoh kontemporari pada zaman sekarang. Kalau ilah tu hanya sesuai untuk al-aslu sahaja, dia tak sesuai untuk aplikasi, diaplikasikan kepada al-far'u, maka kita tak boleh laksanakan qiyas. Okey. Jadi contoh kita nak kaji ataupun kita nak tahu, okey, kita nak tahu contohlah pekerja-pekerja lombong kan, kat Malaysia ni mungkinlah tak ada kan, tapi di negara-negara tertentu, contoh macam China, sebelah Amerika Selatan, Brazil ke apa semua kan, yang kita tahu ada lombong-lombong galian emas ke apa ke yang masuk bawah tanah tu kan, berpuluh dan beratus kaki ke dalam kan. So kita nak tahu, adakah pekerja lombong ini boleh jamak qasar. Okey, boleh jamak qasar. Okey. Jadi kita pun buat penelitian dan pengkajian lah. So kita dapati contoh macam dalam bab musafar, dalam bab musafir.
So musafir dia boleh jamak dan qasar. Okey. Jadi kita nak gunakan dan bila sebut musafir, musafir itu ialah perjalanan jauh lah. Okey, perjalanan jauh, dan selalunya para ulama kita telah menentukan dua marhalah, kan? Yang bersamaan ada khilaf, tapi kajian terbaru di Malaysia ni mereka telah menentukan lebih kurang 81 km. Okey. Jadi bila sebut musafir, dia adalah satu perjalanan yang jauh, kan? Dan telah ditentukan lebih kurang 81 km. So, kita nak yang kita nak bincangkan kes apa? Kita nak bincang kes pelombong. Okey. Adakah pelombong yang kerja dalam tanah tu boleh dianggap sebagai musafir? Okey. So, kita pun tengoklah ilah tu. Kita tengok ilah as-safar tu, bila kita tengok definisi, macam tadi kita sebut, as-safar tu ialah satu perjalanan jauh, kan? Yang dikatakan dua marhalah. Dan dua marhalah itu telah telah ditukar kepada kilometer, iaitu 81 kilometer. Jadi benda tu, dia boleh tak kita ta'addikan ataupun kita panjangkan aplikasinya terhadap pelombong-pelombong yang boleh jamak ataupun qasar. Okey? Jadi bila kita nak qiyas pelombong dengan musafir, maka dia tak boleh. Okey, sebab apa? Sebab ilah as-safar yang membolehkan orang itu berbuka puasa ataupun jamak qasar itu, dia hanya ada pada al-aslu. Dia hanya sesuai dalam bab musafir sahaja. Ilah safar tu, dia tak boleh kita nak panjangkan, nak ta'addikan dia itu kepada far'u yang kita cuba nak kaji pada zaman sekarang. Okey. Jadi dia tak sesuai lah. Okey. Jadi bila tak sesuai, makna kata kita tak boleh qiyas. Kita tak boleh qiyas pelombong dengan musafir. Okey, musafir atas darat. Tapi kalaulah contoh pekerja, okey, itu kita kata musafir atas darat kan. Tapi kalau pekerja kapal yang berlayar berbulan-bulan kan, ataupun kita kata mungkin daripada Semenanjung kita naik kapal laut pergi ke Sabah Sarawak contohnya. So kita tengoklah, adakah itu musafir? Ya. Adakah ia melebihi 81 km ke atas? Ya. Maka kalau ia, maka sesuailah kita kiaskan. Walaupun ini satu musafir atas darat, ini musafir atas laut. Sama juga kita naik kapal terbang. Okey, itu perjalanan. Okey, perjalanan itu naik kapal terbang itu, katalah naik daripada KLIA balik kampung saya kat Penang. Okey, isu dia, adakah itu perjalanan? Ya. Isu kedua, adakah ia melebihi 81 km? Ya. Sekiranya ya, maka barulah kita boleh qiyas. Itu maksud antakunal illah wasfan muta'addian. Syarat yang kelima dan terakhir dalam kitab Al-Wajiz ini berkenaan dengan syurutul illah ialah antakunal illatu minal awsafil lati lam yulghi syari'u i'tibaraha, iaitu illah itu mestilah satu sifat yang tidak dibantah ataupun tidak diharamkan, tidak diilgha'kan dan tidak dibatalkan oleh syarak. Okey, contohnya apa? Okey, kejap. Contohnya ialah kan dalam kita panggil dalam Allah SWT kafarat jima' bulan Ramadan, kan, sekiranya suami jima' isteri dia dalam siang Ramadan, maka dia akan dikenakan kafarat jima' fi nahari Ramadan, iaitu Allah bagi 3, kan. Allah bagi 3 apa? Itqu raqabah, ataupun siam sittina yauman, ataupun it'am. Okey, it'am sittina miskinan. Okey, yang pertama mesti kita kata memerdekakan hamba. Kalau tak ada puasa 60 hari. Kalau tak mampu memberi makan 60 orang miskin.
Okey. Jadi kita kata ini kafarat jima' dalam bulan Ramadan kan. So kalaulah seorang mujtahid ataupun seorang mufti, dan ini pernah berlaku dalam zaman yang silam, apabila seorang khalifah dia telah jima' isteri dia dalam bulan Ramadan, okey. Lalu dia bertanya kepada ulama pada zaman dia dulu kan. Betul, adalah seorang kita kata ulama yang memberi fatwa bahawa kepada raja ini dia tak boleh itq raqabah. Kerana apa? Kerana dia mampu. Okey. Dia hanya ataupun ulama ni memberi fatwa kalau khalifah ini yang sesuai ialah puasa 2 bulan berturut-turut. Itu sesuai dekat dia. Sebab kalau kita bagi fatwa ataupun berfatwa kepada dia, dia boleh memerdekakan hamba. Zaman dulu memanglah raja-raja ataupun orang bangsawan ni banyak hamba. Jadi dia agak mudahlah, dan tidak ada sifat az-zajru, dia insaf. Ini fatwa ulama tersebut terhadap raja. Tetapi fatwa ini telah dibantah dan dikatakan tidak sesuai dan tidak mengikut ilah yang sepatutnya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam Quran bahawa kafaratul jima' fi nahari Ramadan ini ada 3. Okey. Jadi bila Allah sendiri yang sebut ada 3, kan, iaitu kena merdekakan hamba, atau puasa, kalau tak mampu merdekakan, puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tak mampu juga memberi makan 60 orang miskin. So yang ni dalilnya Allah sebut. Jadi macam mana bila Allah sebut, tiba-tiba kita kata untuk orang yang mampu merdekakan hamba, dia tak boleh merdekakan hamba. Macam tu kan. Jadi ini satu illah ataupun satu justifikasi yang tidak valid. Kerana apa? Kerana kita panggil justifikasi ataupun illah yang kita cuba gunakan itu tidak diakui oleh syarak. Kerana syarak telah menyebut dalil yang lain yang membenarkan sama ada nak merdekakan hamba, ataupun tak mampu puasa 2 bulan, ataupun tak mampu bagi makan 60 orang miskin. Itu maksud illah ni, dia mesti yang diakui oleh syarak. Okey. Jadi itu sahaja untuk kita kata perbahasan dan perbincangan kita pada kali ini. Dan insya-Allah kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan ilmu usul fiqh, dan kita masih lagi dalam bab al-qiyas sebab dia agak panjang. Insya-Allah kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang datangnya daripada diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.